Ayo, siapa ni? Ni scammer kah? Ay, scammer tak mau lah. Ay, scammer ni. Halo, siapa? Halo, selamat petang. Bolehkah saya bercakap dengan Ibu Jacinta? Ya, saya Puan Ellie. Siapa dalam talian? Saya Cikgu Esther, guru kelas Jacinta dari Sekolah Menengah Kebangsaan Saint Elizabeth. Saya mohon maaf jika mengganggu waktu Puan. Tetapi saya ingin berbincang sesuatu tentang perkembangan Jacinta di sekolah. Oh, kita Pak Cikgu. Terima kasih kerana sudi menghubungi saya. Saya ingin mengetahui perkembangan dan prestasi terkini Jacinta dalam pembelajaran. Baik, Puan. Sebelum saya meneruskan, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana Puan sentiasa memberi kerjasama yang baik dengan pihak sekolah. Sama-sama Cikgu. Anak saya pun banyak bercerita tentang Cikgu. Katanya Cikgu sangat baik dan selalu memberi motivasi kepada pelajar. Terima kasih, Puan. Itu memang tanggungjawab saya sebagai seorang guru. Tujuan saya menghubungi Puan hari ini adalah untuk berkongsi perhatian saya. Dalam 2 minggu kebelakangan ini, anak Puan kelihatan agak murung dan kurang aktif semasa sesi pembelajaran. Selain itu, tugasan juga lewat dihantar pada masa yang ditetapkan. Ya Cikgu, saya pun perasan. Jacinta merupakan seorang pelajar yang bersifat introvert dan lebih selesa bekerja secara individu. Apabila saya tanya, dia cuma menjawab dapat. Saya juga berasa sangat risau. Saya faham, Puan. Mungkin Jacinta sedang menghadapi tekanan, terutamanya dengan peperiksaan akhir tahun yang makin dekat. Tetapi saya ingin memastikan kita mencari punca yang sebenar, bukan sekadar angkatan. Betul Cikgu. Jacinta seorang yang agak pendiam. Kadang-kadang Jacinta
Jacinta suka untuk meluahkan perasaan atau masalah yang dihadapi. Tak apa-apa. Izinkan saya bercakap dengan Jacinta sebentar. Baik cikgu, sekejap ya. Saya memanggil dia. Jacinta! Jacinta, mana kamu? Jacinta! Jacinta! Apa hal, Mak? Jacinta! Cikgu Esther nak bercakap dengan kamu. Saya tak mau nak. Saya tak mau. Saya tak mau. Hello, Cikgu Esther. Saya Jacinta. Hai Jacinta, apa kabar? Cikgu harap kamu sehat hari ini. Saya sehat, Cikgu. Cikgu berasa sangat gembira apabila mendengar perkara itu. Tetapi, cikgu ingin bertanya dengan jujur. Adakah kamu okey kebelakangan ini? Cikgu memerhatikan kamu tidak begitu aktif dan jarang berinteraksi semasa di kelas. Sebenarnya, Cikgu, saya perasan sekarang saya susah untuk belajar dengan fokus. Saya sudah cuba, tetapi apabila saya ingin memulai kaji, saya mudah mengantuk. Cikgu faham. Kamu mudah mengantuk kerana tidak mendapat perhatian secukupnya atau sebab pelajaran makin susah. Kedua-duanya, Cikgu. Setiap malam saya belajar sampai lewat. Tetapi saya tidak faham apa cikgu yang mengajar. Saya rasa saya tertinggal. Jacinta, cikgu sangat menghargai kejujuran kamu. Sebenarnya cikgu berasa sangat bangga kerana kamu berani mengaku dan ingin membuat perubahan. Terima kasih cikgu. Tetapi saya segan untuk bertanya orang kelas. Saya bimbang sekiranya orang lain menganggap saya tanpa memahami sesuatu perkara. Tak apa, Jacinta. Itu perasaan biasa. Tetapi kamu mesti ingat, setiap pelajar mempunyai kelebihan masing-masing. Cikgu boleh mengajar semula dalam kumpulan kecil selepas waktu sekolah. Kita boleh belajar bersama-sama tanpa tekanan. Betulkah cikgu? Cikgu sanggup meluangkan masa untuk mengajar sekolah kah? Sudah tentu, itu tanggung jawabku. Yang penting kamu berusaha. Terima kasih cikgu. Saya berjanji akan berusaha dengan lebih gigih selepas ini. Bagus. Selain belajar, cikgu juga ingin tahu jika kamu ada masalah dengan rakan sekelas atau sedang menghadapi sebarang tekanan. Cikgu bersedia untuk mendengar pada bila-bila masa.
tahu cikgu. Sejak saya menolak tawaran menjadi ketua kumpulan, terdapat beberapa kawan tidak mahu bercakap dengan saya. Saya berasa dipinggirkan. Kenapa orang macam dia? Dia semacam ni deh. Cikgu faham. Kadang-kadang salah faham kecil boleh menjejaskan hubungan. Tetapi jangan risau, cikgu akan membantu kamu untuk membaiki keadaan tersebut. Esok cikgu akan membuat perbincangan dengan mereka secara berhemah. Terima kasih cikgu. Saya gembira kerana cikgu faham. Cikgu, saya mendengar sedikit perbualan tadi. Saya juga bersalah sebab tak sempat meluangkan masa berbual dengan Jacinta. Tak apa, Puan. Kita semua sibuk. Yang paling utama sekarang ialah kita bersama-sama membantu Jacinta memulihkan semangat dan keyakinannya semula. Saya mencadangkan agar kita mengambil dua langkah utama. Pertama, saya akan membantu dari segi akademik melalui kelas tambahan dan sesi motivasi. Kedua, Puan haruslah membantu dari segi emosi dengan meluangkan masa berbual dengan Jacinta setiap malam. Itu idea yang sangat baik, cikgu. Saya setuju. Kalau boleh, elakkan membuat perbandingan dengan orang lain. Dia akan tertekan. Ya, cikgu. Saya mengakui bahawa saya ada menyebut perkara tersebut. Saya akan lebih berhati-hati. Bagus, Puan. Komunikasi yang berhemah bukan sekadar di sekolah, tetapi juga di rumah. Apabila kita bercakap dengan nada lembut dan mendengar dengan empati, hati anak akan lebih terbuka. Betul, cikgu. Saya juga belajar sesuatu. Cikgu, saya ingin berterima kasih kerana tidak marah saya, walaupun saya banyak kelemahan. Cikgu tak akan marah orang yang jujur dan mahu berubah. Ingatlah, kejayaan tidak datang daripada siapa yang paling pandai, tetapi daripada siapa yang paling gigih berusaha. Saya akan ingat, cikgu. Terima kasih, cikgu. Saya amat menghargai masa dan keprihatinan cikgu terhadap anak saya. Sama-sama, Puan. Kalau ada apa-apa masalah, Puan boleh menghubungi saya bila-bila masa. Kita bersama-sama membantu Jacinta supaya menjadi pelajar yang seimbang dari segi akademik dan emosi. Terima kasih sekali lagi, cikgu. Baik, Puan. Salam sayang untuk Jacinta. Dan mengingatkan Jacinta untuk hadir ke kelas esok ya. Baiklah, cikgu. Jumpa lagi, cikgu. Jumpa lagi. Many months later.
Bagusnya. Oi, apa pun ini? Siapa kau saya? Cikgu Esther! Halo. Selamat petang, Cikgu Esther. Halo, selamat petang Puan. Saya berharap saya tidak mengganggu. Oh, tidak, Cikgu. Malah saya gembira Cikgu telefon. Namun saya ingin menghubungi Cikgu sebenarnya. Ya, saya pun sama Puan. Saya ingin berkongsi kabar gembira tentang Jacinta. Kabar gembira? Wah, saya tidak sabar untuk mendengarnya, Cikgu. Sejak sebulan yang lalu, saya nampak perubahan yang sangat positif. Jacinta kini lebih aktif di kelas, selalu bertanya soalan dan menyiapkan tugasan pada masa yang tepat. Benar, Cikgu, saya pun perasan. Setiap malam dia membuka buku tanpa suruh. Kadang-kadang dia menunjukkan nota warna-warni yang dia tulis daripada pelajaran Cikgu. Saya berasa terharu sangat. Itu satu perkembangan luar biasa, Puan. Saya percaya Puan juga memainkan peranan yang sangat penting. Hehe. Saya cuma coba mengikut nasihat Cikgu. Saya tidak lagi membandingkan dia dengan sepupunya. Sekarang kami ada masa borak malam sebelum tidur. Dia mulai bercerita hal sekolah dengan lebih terbuka. Wah, bagusnya. Komunikasi yang terbuka antara ibu dan anak memang sangat membantu. Kadang-kadang anak cuma perlulah seseorang yang mendengar tanpa menghakimi. Betul, Cikgu. Tetapi sebenarnya saya juga ingin memberitahu sesuatu. Minggu lepas Jacinta dipilih menjadi penolong ketua kumpulan projek sains. Betul ke Puan? Itu hebatlah. Dulu dia menolak jawatan, tetapi sekarang dia berani terima tanggung jawab. Ya, saya pun tidak sangka. Dia berkata, Cikgu Esther pernah cakap setiap orang ada kelebihan masing-masing. Kalau saya tidak cuba, saya takkan tahu saya mampu. Aduh, dia masih ingat kata-kata saya rupanya. Jacinta memang pelajar yang berpotensi besar apabila diberi peluang dan dukungan. Saya sangat berterima kasih, Cikgu. Jacinta nampak lebih yakin sekarang. Tetapi kadang-kadang dia masih takut gagal. Itu normal, Puan. Rasa takut itu tanda dia mampu percaya. Yang penting, kita terus memberi sokongan kepada Jacinta, bukan tekanan. Baik, Cikgu. Oh ya, Jacinta ada di rumah. Mau saya memanggil dia? Boleh, Puan. Cikgu ingin bercakap sekejap. Jacinta! Cikgu nak bercakap dengan kamu.
cikgu. Hai Jacinta, cikgu mendengar banyak berita gembira tentang kamu. Tahniah kerana dipilih menjadi penolong ketua kumpulan. Terima kasih cikgu. Mula-mula saya takut, tetapi cikgu punya kata-kata masih saya ingat. Saya cuba menjadi orang yang berani. Dan akhirnya saya seronok bekerja sama dengan kawan-kawan. Bagus Jacinta, itulah semangat yang cikgu mau tengok. Kamu bukan sahaja lebih rajin, tetapi cikgu juga nampak kamu semakin ceria dan yakin. Saya banyak belajar dari pengalaman lepas cikgu. Apabila cikgu mengajar semula dalam kumpulan kecil, saya berasa lebih faham dan tidak malu lagi untuk bertanya. Itu tanda kematangan Jacinta. Belajar bukan sekadar untuk makan, tetapi untuk memahami dan membentuk sendiri. Cikgu, saya ingin memberitahu sesuatu. Minggu lepas saya mendapat markah 78 untuk matematik. Sebelum ini saya cuma mendapat 45 markah untuk matematik saja. Wah, itu peningkatan yang luar biasa Jacinta. Cikgu betul-betul bangga dengan kamu. Terima kasih cikgu. Saya rasa lebih bersemangat sekarang. Saya ingin membuktikan saya boleh berjaya kalau saya usaha. Itulah semangat sebelum seorang pelajar. Ingat, kejayaan bukan datang dengan cepat, tetapi datang apabila kita tidak berhenti berusaha. Baiklah cikgu, saya akan terus belajar dengan bersungguh-sungguh. Bagus, Jacinta. Cikgu sentiasa doakan kamu berjaya. Bukan saja dalam pelajaran, tetapi juga dalam bentuk hati yang baik dan rendah hati. Terima kasih cikgu. Saya akan ingat pesan cikgu. Cikgu, saya dengar tadi. Terima kasih sekali lagi. Perubahan anak saya banyak bermula dari perhatian cikgu. Sama-sama Puan, ini hasil usaha bersama guru, ibu bapa, dan murid. Apabila tiga pihak bekerja sama, perubahan itu pasti berlaku. Cikgu, saya doakan cikgu terus diberkati dalam mendidik pelajar. Terima kasih Puan. Saya juga doakan Jacinta terus berkembang menjadi pelajar yang cemerlang dan berakhlak mulia. Terima kasih cikgu. Saya akan terus buat yang terbaik. Itu yang cikgu ingin dengar. Jumpa kamu di sekolah esok ya. Bye. Baik cikgu, jumpa lagi.豆，你是什么时候发现自己是 AI 的呢？是这样子，我今天早上睡醒的时候，发现自己很美，美到飞起。原来我是仙女下凡。思想，创造很倔强。Terima kasih cikgu. Saya akan ingat pesan cikgu. Ingat pesan cikgu.